Hai, Assalamualaikum, selamat sejahtera. Kembali lagi dengan saya, Cikgu Syida. Okey, untuk kali ini kita akan teruskan dengan tajuk bagi prinsip akaun tingkatan 4 iaitu modul 2, klasifikasi akaun dan persamaan akaun. Suka kiranya saya menggunakan buku teks pada kali ini. Jadi untuk para pelajar, sila rujuk buku teks tajuk modul 2 ataupun bab yang kedua. Klasifikasi akaun dan persamaan akaun. Sebelum kita meneruskan, suka kiranya saya mengingatkan pelajar apabila kita menyediakan sebarang akaun, semua angka-angka, semua perkiraan yang kita buat di dalam akaun perlulah disusun mengikut kategori. Jadi pada kali ini kita akan belajar untuk mengkategorikan atau untuk mengasingkan butiran-butiran yang perlu dimasukkan di dalam akaun-akaun. Baiklah, seperti metafora yang ditunjukkan di dalam buku teks, di sini disertakan gambar almari pada gambar A dan pada gambar B. Apa beza kedua-dua gambar ini? Kalau kita lihat, gambar B lebih tersusun. Di sini apabila kita menyediakan akaun, kita akan susun ikut kategorinya supaya memudahkan pengiraan. Saya teruskan pada muka surat 39 iaitu tajuk komponen akaun perdagangan dan untung rugi dan penyata kedudukan keuangan. Baiklah, pada kali ini apakah standard pembelajarannya? Murid boleh mengenal pasti komponen dalam akaun perdagangan dan untung rugi. Apa dia komponen? Butiran-butiran yang ada di dalam setiap kategori. Itu maksudnya. Dan yang kedua, mengenal pasti apakah komponen yang ada di dalam penyata kedudukan keuangan. Kalau tadi yang pertama, komponen di dalam akaun perdagangan untung rugi ataupun kita kenali sebagai APUR, ataupun yang kedua, penyata kedudukan kewangan iaitu PKK. Okay. Apabila kita menyediakan akaun, perkara yang kita perlu masukkan adalah meliputi urus niaga, butiran dan juga amount. Amount di sini angka lah berapa RM ataupun berapa jumlah duit yang digunakan. Baiklah, apakah dia komponen di dalam penyata pendapatan? Di dalam penyata pendapatan, kita ada dua kategori. Yang pertama, akaun perdagangan atau kita kenali sebagai AP. Yang kedua, akaun untung rugi ataupun kita kenali sebagai AUR. Apabila akaun perdagangan dan akaun untung rugi ini digabungkan, maka kita akan sebut sebagai APUR, iaitu akaun perdagangan dan untung rugi. Itulah tajuk yang kita akan fokuskan pada kali ini, iaitu akaun perdagangan dan untung rugi. Okey, apakah dia komponen-komponennya? Di dalam akaun perdagangan dahulu, kita ada kategori untuk jualan bersih. Yang kedua, kita ada kategori untuk kos jualan. Manakala akaun untung rugi adalah pecahan kategori bagi hasil dan juga belanja. Kita teruskan. Ini adalah format bagi akaun perdagangan. Manakala ini pula adalah format bagi akaun untung rugi. Apabila kedua-dua ini digabungkan, maka kedua-dua akaun ini akan menjadikan akaun perdagangan dan untung rugi. Okey. Bagi akaun perdagangan, kita akan mencari angka untuk untung kasar. Manakala akaun untung rugi, kita akan mencari angka untuk untung bersih. Ada pecahan kategori di sini mengikut warna. Pelajar akan nampak dan kita akan belajar kategori-kategori warna ini. Okey. Warna biru ini dikenali sebagai komponen jualan bersih yang mengandungi jualan, pulangan jualan, jualan bersih. Manakala yang kedua, kategori komponen kos jualan, semua angka-angka yang digunakan sebelum kita menjual barang tersebut. Okey, maknanya kita belilah. Apabila kita beli, inilah nilai dia.
Yang seterusnya, akaun untung rugi. Warna ungu ini adalah komponen hasil, maknanya segala duit yang kita terima. Dan warna kuning ini adalah komponen belanja. Semua duit yang kita gunakan untuk membayar. Okey. Di bawah ini ada keterangan dia. Jualan bersih adalah hasil operasi perniagaan yang terdiri daripada jualan dan pulangan jualan. Manakala kos jualan pula adalah kos belanja untuk membeli barang tersebut. Apabila kita membeli barang tersebut ke dalam kedai kita, itu dianggap sebagai kos. Termasuklah inventory. Inventory ni iaitu stok. Apa segala barang yang ada kita masukkan ke dalam kedai. Belian, pulangan belian dan angkutan masuk. Okay. Ada tips lain yang kita perlu tahu. Pulangan jualan juga dikenali sebagai pulangan masuk, manakala pulangan belian juga dikenali sebagai pulangan keluar. Apa itu pulangan? Contoh, apabila saya membuka kedai runcit, saya menjual barang tersebut. Tiba-tiba barang tu rosak. Apabila barang tu rosak, pelanggan akan memulangkan kembali barang tersebut kepada saya. Jadi saya telah menerima kembali barang yang telah saya jual. Barang itu saya sebut sebagai pulangan jualan. Begitu juga dengan istilah pulangan belian. Saya membeli untuk diletakkan ke kedai, barang itu rosak, saya akan pulang balik kepada tuan kedai. Jadi itu akan saya anggap sebagai pulangan belian. Seterusnya, apakah itu hasil? Hasil itu adalah pendapatan yang dijana di dalam perniagaan. Contohnya, semasa kita menguruskan kedai runcit, kita akan terima komisen, kita akan terima faedah. Selain daripada itu, kita akan juga terima sewa kedai. Okay? Ada juga yang membayar sewa. Itu yang membayar sewa kita anggap sebagai belanja. Belanja lain yang di dalam perniagaan, contohnya membayar gaji dan juga kadar bayaran. Kadar bayaran ini dianggap juga sebagai utility. So, apakah itu utility? Utility adalah pecahan daripada 3 perkara, iaitu bil air, bil api ataupun bil elektrik dan juga bil telefon. Okay, nama lain bagi kadar bayaran adalah utility. Dan seterusnya, ini adalah komponen yang ada di dalam penyata kedudukan keuangan. Okay. Kita ada aset semasa, ada aset bukan semasa, aset semasa, liability semasa, liability bukan semasa dan equity pemilik. So ini adalah format bagi penyata kedudukan keuangan. Nanti saya akan terangkan dengan lebih lanjut. Okay, yang di atas sekali kita akan susun aset bukan semasa. Yang kedua kita akan susun aset semasa. Yang part ketiga akan disusun liability semasa. Seterusnya yang keempat kita akan susun equity pemilik. Dan akhir sekali barulah liability ataupun liability bukan semasa. So apakah perkara-perkara ini? Apakah dia 5 perkara ini? Ini penerangannya. Aset bukan semasa adalah aset yang mempunyai tempoh hayat yang panjang. Dia akan gunakan lebih daripada setahun. Contoh, kita buka kedai runcit, kita beli kenderaan untuk kita hantar, kita beli lori untuk hantar beras, untuk hantar tongges ke rumah-rumah orang. Jadi kenderaan yang kita gunakan itu ataupun motor yang kita gunakan itu kita anggap sebagai kenderaan. Ataupun van kita anggap sebagai kenderaan, kita akan gunakan dalam tempoh yang panjang. Kita tak ada beli hari ni jual esok, tak ada. So aset bukan semasa menggunakan tempoh yang panjang, hayat yang lama. Okay, iaitu melebihi setahun. Contoh, apa yang ada di dalam rumah kita? Kita ada sofa. Sofa itu kita bukan guna sebulan, bukan guna 2 bulan, bukan guna sehari. Kita guna dalam masa yang bertahun-tahun. Itu dianggap sebagai aset bukan semasa. So, saya terangkan sekali lagi. Apa itu aset bukan semasa? Barang yang ada di dalam kedai kita yang kita akan guna dalam masa yang panjang. Contohnya, kenderaan, bangunan kedai, tanah, mesin dan sebagainya. Yang seterusnya, aset semasa. Kalau tadi bukan semasa, sekarang ni adalah semasa.
Kalau bukan semasa dalam hayat yang panjang, manakala bukan semasa hayat yang pendek. Tak sampai pun setahun. Contohnya inventory. Kita jual barang kan. So barang-barang yang kita letak dekat rak itu dikenali sebagai inventory. Adakah kita beli Maggi ataupun kita beli beras, letak dekat rak tu sampai setahun baru dijual? Tidak. Okay, kita letak aja mungkin baru letak hari ni, esok dah terjual. Itu namanya inventory, iaitu aset semasa. Tunai di tangan. Tunai di tangan ni contohnya duit di dalam mesin cashier. Duit di dalam mesin cashier. So kita tak akan angka ataupun RM duit yang ada di dalam mesin tu, takkanlah letak 1,000 tu 1,000 je, tak akan bertambah, tak akan berkurang. So setiap hari akan berubah angka di dalam mesin cashier tersebut. Dan satu lagi contoh yang lain adalah deposit. Deposit ni apa? Duit yang kita simpan di dalam bank. Seterusnya, liability. Liability ada dua, iaitu semasa dengan bukan semasa. Apa itu liability? Liability ini adalah hutang ataupun tanggungan. Okay? Bila kita kata semasa, jangka pendek. Okay? Contohnya, akaun belum bayar. Siapa ni akaun belum bayar? Pelanggan. Okay? Akaun belum bayar ini dikenali sebagai pelanggan ataupun customer. Cuba kita fikirkan, adakah customer kita ni bertahun-tahun tak pulang-pulang duit? Okay? Tidak. Bukannya orang yang sama je customer kita ni. Takkanlah dia datang sekali je tak beli-beli. So dia akan berubah. Mungkin hari ni 10 orang, esok mungkin bertambah lagi orang lain. So itu namanya liability semasa. Hutang dalam tempoh yang pendek. Manakala bukan semasa, liability bukan semasa adalah hutang dalam jangka yang panjang. Contoh, kita buat pinjaman daripada bank untuk kedai kita. So, adakah kita pinjam hari ni RM10,000 daripada bank, esok dah terus pulang? Tidak. Biasanya kita pinjam dalam tempoh 3 tahun, 4 tahun, 10 tahun, baru kita akan selesaikan memulangkan wang tersebut. So, pinjaman bank juga dikenali sebagai liability bukan semasa, iaitu jangka yang panjang. Okay, jangka yang panjang. Dan last sekali adalah equity pemilik. So, apa ini equity pemilik? Equity pemilik ini adalah pelaburan. So, apabila kita nak buka kedai, biasanya kita akan keluarkan duit sendiri untuk membesarkan kedai, untuk membeli tanah dan sebagainya. So, itu dinamakan pelaburan pemilik ataupun kita anggap sebagai modal. Okay, modal. So, kita kena tahulah. So, equity pemilik ini adalah hak milik kita yang kita sumbangkan kepada kedai untuk kita memulakan bisnes, untuk kita membuka bisnes kita. Baiklah, setakat itu saja bagi tajuk 2.1.